Okay, muka surat 117. Bab 2, asas nombor. Kita tengok latihan. Dia sudah bagi contoh ni ya. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi 3, 4, 6, 2, asas 9. Nilai digit maksudnya dia nak cari 4. Dia sudah bergaris 4. Jadi nak cari nilai digit, cuma buat macam ni je lah. 3, 4, 6, 2, 9, 0, 0. Ini kita panggil dia nilai tempat. Jadi 900, 901, 902, 903. Kenapa 9? Sebab dia bagi kat sini asas 9. Jadi ambil terus 4. Pada mau 4 kan? 4 tu darab dengan 902, kamu akan dapat 324. Itu cara dia. Jadi tengoklah. Nyatakan nilai digit bagi nombor bergaris 3. Kalau macam ni boleh buat guna cara petak macam ni, ataupun kamu nak terus macam ni pun boleh. 4, 5, 3, 2. Kita mahu 3 ni kan? Jadi sebab dia guna 7, jadi 7 lah. 70. Mesti mula dengan 70 dan dari belakang 71, 702, 703. Itu nilai tempat dia. Jadi kita mahu 3, maksudnya ni kita ambil 3 darab dengan 701, kamu akan dapat 21. Okey. Bergantung kepada asas. Kamu tengok asas ni. Kalau dia 6, 6 lah. Kalau dia 5, 5. Okey, contoh 2. Nyatakan nilai nombor 3462 asas 9 dalam asas 10. Jadi gunakan nilai tempat macam ni lah. Okey, dah guna, lepas tu dia buat apa kamu tengok. Dia darab ni. Darab, lepas tu tambah. Ini pun darab, lepas tu tambah, darab dan tambah. Sampai dapat jawapan dalam asas 10. Okey, kita tengok soalan 2. Nyatakan nilai nombor 2321. 2321 asas 4 dalam asas 10. Jadi dia kata 4 kan. Kalau 4 kamu gunakan 4 lah. 40, 41, 402, 403. Okey, lepas tu kamu buatlah 403 darab 2. Terbalik pun tidak apa ya. Ataupun 2 darab 403 pun sama je. Tambah dengan 402 darab 3. Tambah dengan 401 darab 2. Tambah dengan 400 darab 1. Nampak? Setiap pasangan tu kita ambil, kita darab. Kita akan dapat jawapan dia 185 dalam asas 10. Soalan seterusnya. Contoh 3. Tukarkan 2567 kepada nombor dalam asas 9. Okey, tengok contoh tu. Macam mana dia dapat macam ni. Dia bagi ni asas 10 sebab tak tulis. Maksudnya kamu kena gunakan apa ni? Pembahagian berulang. Bukan pendaraban berulang. Pembahagian berulang. Jadi pembahagian berulang tu macam mana kita nak buat? 257 ada bahagi dengan 9. Sebab apa? Sebab nak tukar pada asas 9. 2567 9. Okey, ini baki dia. Kalau guna kalkulator, 2567 bahagi 9. Dapat 285 kan? Nampak ni 285 ni. 285 ni tulis kat sini. So yang baki dia panjang-panjang ni. Okey, macam mana kita nak buat bagi dia? Sebab terlampau panjang, kamu boleh gunakan bahagi biasalah. Semua orang pandai bahagi kan? Okey. 2567 bahagi dengan 9. Kamu gunakan sifar 9. So darab berapa? 25 tak ada kan? Darab 2, 18. Jadi 25 darab 18, kita akan dapat 7. 76. 9 darab 8. 72. 6 tolak 2 ialah 47. 9 darab 5, 45. Tolak. Okey, dapat baki dia 2. Ini maksud dia ni, 2 ni. 2 ni daripada mana? Daripada baki. Baki letak sebelah situ. Ini 285 ni jawapan dia letak di bawah. Lepas tu bahagi lagi dengan 9. Itu namanya pembahagian berulang. Sampai dapat kosong ni. Jadi 9 darab berapa? Darab 3, 27. 15. 9 darab 1, 9. Okey, jadi 15 tolak 9, kamu akan dapat 6. Kan? Jadi 6 ni baki dia, nampak? Baki 6, 31 tulis. Lepas tu 31 bahagi lagi 9. 9 darab berapa? 3, 27. Dapat berapa baki dia?
4 kan. Dia tulis 3 tulis 4. Okey, bila dah sampai 3 ni, 3 ni kurang daripada 9. Bila dah sampai kurang, terus kamu tulis turun kosong dan 3 tu bawa pergi sebelah. Jadi jawapan dia kita baca dari bawah ke atas, 3, 4, 6, 2 asas 9. Tu cara manual. Boleh juga guna kalkulator. Okey kita try. 2569 bahagi 9. 2567 bahagi 9. Dari awal lah. 2567 bahagi 9 sama dengan, okey, tadi cikgu cakap 285 tulis kat sini. 285. Jadi baki dia tu nak tulis macam mana? Okay, kalau jumpa yang panjang sangat begini, kamu tukar pergi pecahan. Shift ABC. Dapat pecahan tu kan? Ini pecahan tidak wajar. Tekan lagi ABC ni. Yang ABC ni satu kali lagi. Tekan lagi sekali. Okay, kamu akan dapat 285 2/9. Okay, 285 tulis kat situ. Jadi yang tinggal ialah 2/9. Itu baki dia kan. Jadi 2/9 tu, ambil yang belakang sahaja. 2/9 itu kamu darab dengan 9. Kenapa darab 9? Sebab kita nak tukar pergi asas 9. So kamu akan dapat 2. Okay, itulah baki dia 2. Tu maksud dia baki dia. Kita buat lagi. 31 bahagi 9. Kamu akan dapat sini kan? Okey, tekan terus sebenarnya. Dapat 3 4/9. Okey, 3 tu tulis kan? Nampak 3 tu tulis. Baki dia 4/9 tu darab dengan 9. Jadi kamu akan dapat 4 baki. Itu cara cepatlah guna kalkulator. Semua orang ada kalkulator kan? Okey. Kita lihat soalan 3. Tukarkan 2543 kepada nombor dalam asas 6. Okey. Jadi buatlah pendaraban berulang. 2543 pada asas 6. Sebelah sini ialah baki. Okey. Jadi gunakan kalkulator sajalah, senang. Okey, kat sini. 2543. Kecuali kalau kata kamu rosak, kamu boleh guna bahagi manual. Bahagi dengan 6, kamu akan dapat 423. Kita tekan ABC. Okey, jadi 423 5/6. 423 tu tulis kat sini. Okey. 5/6 tu ialah dia punya baki. Jadi 5/6 darab dengan berapa? Darab dengan 6 sebab kita nak tukar pergi asas 6. So baki dia ialah 5. Okey, dapat baki 5. Okey, bahagi lagi 6. 423 bahagi 6 dapat 70.5. 70. Okey, paling senang tukar kan. Jadi tinggal 1/2 kan. Jadi 1/2 darab dengan 6. Dapat baki dia 3. Bahagi lagi 6. Selagi dia belum dapat kosong. 70 bahagi 6. Kamu akan dapat 11/6. Tekan ABC. Okey, 11. 11 tulis kat sini. Okey, 2/3 tu. 2/3 darab dengan 6. Dapat baki dia 4. Okey, bahagi lagi 6. 11 bahagi 6. Kamu akan dapat. Okey, tekan lagi. Apa nombor yang di depan? 1. 1 tulis. Yang 5/6 tu darab dengan 6. Kamu akan dapat 5. Okey. Cuba cakap bila sudah jumpa 1 ni kan. 1 ini nombor dia kecil daripada 6. Jadi terus kamu buat tulis turun kosong. Turun kosong. Ini yang 1 ni tak sini. Okey, kalau sini 5 lah sebab ada 1 tak 1. Jadi kita baca jawapan dia dari bawah. 1 5 4 3 5 6. Asas 6. Yang asas tulis kecil saja. 1 5 4 3 5 asas 6. Okey, dapat jawapan dia. Okey, soalan seterusnya tengok contoh 4. Tukarkan 3 4 6 2 9 kepada nombor dalam asas 5. Jadi sebelum tukar pergi asas 5, okey, dia asas 9 bagi 5 kan. Mesti tukar pergi asas 10 dulu. 9 asas 10 baru boleh pergi asas 5. Jadi untuk tukar pergi asas 10 kita gunakan nilai tempat macam tadi, ingat. Okey, guna macam ni sahaja. Dapatlah tukar pergi asas 10. Lepas tu gunakan pembahagian berulang untuk tukar kepada nombor dalam asas 5. Okey. Kita tengok soalan 4.
Tukarkan 2214 asas 5 kepada nombor dalam asas 7. Sekarang 5 mau pergi 7. Asas 5 mau pergi asas 7. So, kena dulu lalu 10. Transit dulu dekat 10. Mesti transit 10 baru pergi 7. Okey, jadi macam mana nak transit? Jadi untuk pergi 10 gunakan nilai 2214. Sebab dia kata 5 kan. Jadi gunakan 5. 50. 51, 52, 53. Letak kat atas boleh, letak kat bawah pun boleh. Mana-mana sahaja. Lepas tu kamu darablah. 503 darab 2 tambah 502 darab 2 tambah 501 darab 1 tambah 500 darab 4. Okay, dapat macam tu. Tukar pergi. Kita darablah guna kalkulator. So, saya akan dapat 309. Ini dalam asas 10. Okey, belum lagi sampai ke asas 7. Kita baru transit di asas 10. Nak tukar pergi asas 7, mesti bahagi dengan 7. Asal tukar pergi asas yang sebelumnya, mesti bahagi. Pembahagian berulang. Okey, jadi guna kalkulator je lah. 309 bahagi 7. Akan dapat, jangan lupa buat macam tadi, 44. Jadi 1/7 buat apa? 1/7 darab dengan 7. Dapatlah 1 baki dia. Bahagian baki. Lepas tu darab bahagi lagi 7. 44 bahagi lagi 7. Kamu akan dapat 6. 2/7. Okay, yang depan tulis itu kat jawapan dia. 2/7 darab dengan 7. Kamu akan dapat baki dia 2. Okay, sekarang 6 tu dah kurang dari 7 kan. Jadi kalau kurang, terus je kamu tulis kosong, tak 6. Okay, tak apa lagi nak kira. Jadi jawapan dia kira dari bawah pergi atas. 621 asas 6. Asas 7. Dah siap. Okay, itu sahaja simple kan. Okay, kita tengok 456 asas 7 tambah dengan 245 asas 7. Contoh 5 ya. Okay, jadi macam mana nak buat? 6 tambah 5 11. Okay. 1 11. 11 tak ada dalam 7 sebab tengok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 11 tu sebenarnya dia dalam asas 10. Okay. Bila 11 tu asas 10, maksudnya 7 tu dia akan jadi berapa? Jadi dalam asas 7 dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6, dia tak boleh jadi 7. Dia mesti jadi 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Okay, sampai dah 11. Jadi 11 dalam asas 7 ialah 1, 4. Jadi 1, 4. 4 turun. 4 di belakang biasalah. 4 turun bawah. 1 naik atas. Okay. Kira lagi. 1 tambah 5 tambah 4. Tambah macam biasa ya. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10. Okay, 10. Kalau 10 dalam asas 7 dia ialah 13. Jadi turun 3, naik 1. Lepas tu tambah lagi. 4 tambah 1 tambah 2. Berapa? 5, 6, 7. 7. So 7 itu dalam asas 10. Dalam asas 7, 7 ialah 1, 0. Jadi kamu dapat 1, 0, 3, 4 asas 7. Okay, itu jawapan dia. Sama juga dengan asas-asas lain. Kalau tidak familiar, kamu buat begini macam cikgu buat ni. Supaya senang. Boleh tukar dulu pergi asas 10. Macam mana nak tukar pergi asas 10? Macam kita buat tadilah. Gunakan nilai tempat. Lepas tu kamu tambah macam biasa. Kalau asas 10 tambah macam biasa je. Lepas tu tukar balik pergi asas 7. Macam kita buat tadi juga. Okay. Itu kalau mau tukar. Boleh guna mana-mana yang senang. Kita cuba buat soalan 5. Hitung nilai bagi 324 tambah 654 asas 7. Jadi guna asas 7 juga. Okay, kaedah 1, kamu tambah terus. Tambah dengan 654 asas 7. Okay, tambah macam biasa. 4 tambah 4, 8. Tapi 8 tak ada dalam 7. Jadi kita tengok tadi. 8. Mana 8? Okey, kalau 8 dia jadi 11. 11 maksudnya tulis 1 naik 1. Okey, tambah lagi. 1 tambah 2 tambah 5, 3, 8. Sama juga 8 pun 11. Naik lagi 1. 6 tambah 3 tambah 1,
4, 10. Kalau 10 dalam asas 7, 10 dia akan jadi 1, 3. 1, 3. So, jawapan dia 1, 3, 1, 1 asas 7. Ataupun kalau kamu tak pandai buat macam ni, kamu nak tukar pergi asas 10 dulu. Okay, 3, 2, 4 pergi tukar asas 10. 7, 0, 0, 7, 0, 1, 7, 0, 2 sama dengan, okay. Ini darab terus pun boleh juga ni ya. Juga ajar macam mana kalau kamu nak tambah terus, apa nak buat kurungan tu. 7, 0, 2 darab dengan 3 tambah, okay. Buat kurungan 7, 0, 1. 7, 1 adalah 7 lah. Darab dengan 2, tutup kurungan. Tambah lagi 7, 0, 1 darab dengan 7, 0, 0. 7, 0, 0 darab dengan 4. Tutup kurungan. Kamu akan dapat 1, 6, 5. Okey, satu lagi. 6, 5, 4. 7, 0, 7, 1, 7, 2. Sama juga cara dia. 7, 0, 2 darab dengan 6. Tambah, buka kurungan. 7, 0, 1 darab dengan 5. Tutup kurungan. Tambah lagi. 7, 0, 0 darab dengan 4. Tutup kurungan. Kamu akan dapat 3, 3, 3. Ini dah tukar bagi asas 10 ya. So, kamu tambah je lah. 1, 6, 5 tambah 3, 3, 3. Okey, tambah 8, 9, 4. 4, 9, 8. Belum siap. Kamu kena tukar lagi 4, 9, 8. Pergi asas 7. Sebab apa asas 7? Sebab asal-asal tadi dia daripada 7. Okey, jadi tukarlah. Gunakan kalkulator lah. Macam tadi juga. 4, 9, 8 bagi 7. Jadi kita akan dapat 71 kat sini. Bagi dia ialah 1. Lepas tu bahagi lagi 7. 1 bahagi 7. Kita akan dapat 10. Bagi dia pun 1. 1/7 darab 7. 1/7 darab 7. Kita akan dapat 1 lah. Okey, bahagi lagi 7. Okey, 10 bahagi 7. Dapat 1. 3/7 darab 7. Kamu akan dapat 3. Okey, dah sampai sini. Terus tulis kosong. Dan ini 1. Jadi baca dari atas. Dari bawah pergi atas. Jawapan dia lah 1, 3, 1, 1 asas 7. Jadi boleh guna cara mana yang kamu rasa senang. Okey, lepas tu macam mana nak tolak pula? Sama jugalah nak tolak. Tolak lebih senang. Boleh guna bentuk lazim, boleh guna pertukaran asas. Okey, kita tengok macam mana kalau guna bentuk lazim. Tulis kat sini. 6, 1, 4 asas 7 tolak dengan 1, 2, 6 asas 7. Okey, tolak. 4 tolak 6 tidak dapat. Sama juga macam tolak asas 10. Bezanya kalau asas 10, kalau kita pinjam dia jadi kosong kan, macam 10 kan. Kalau ini sama jugalah. Cuma 4 tolak 6 tak dapat kan. Jadi pinjam pergi sebelah. Ini jadi kosong. Ini jadi 7. Dia pinjam 7. Biasanya dia pinjam 10 kan. Ini dia pinjam 7. Jadi dia pinjam 7. 7 tambah 4 jadi 11. Yang tambah. Jadi 11 tolak dengan 6. Berapa? 5. Okay, kosong tolak 2 tak dapat. Pinjam lagi. Ini pinjam 5. Ini jadi 5. Ini jadi 7 juga. 7 tambah kosong 7. 7 tolak 2 pun 5. Okay, lepas tu 5 tolak 1 4. Asas 7. Siap. Ataupun nak buat bentuk pertukaran asas pun boleh. Sama macam tadilah. Tukar dia pergi asas 10. Tolak. Lepas tu baru kamu tukar pergi apa? Tolak ni. Baru kamu tukar pergi asas 7 balik. Okay. Contoh 6. Hitung 5, 6, 0 asas 8 tolak dengan 1, 2, 5 asas 8. Tolak sajalah. 0 tak 5 tak dapat. Pinjam kat sini. Jadi dah jadi 5. Ini pinjam 8. Sebab guna asas 8 pinjam 8. Tak ada nombor tak terus tolak lah. 8 tolak 5 3. 5 tolak 2 tak payah pinjam lah 3. 5 tolak 1 4. Jadi dapat 4
3 asas 8. Dah siap. Ataupun nak tukar pergi pertukaran asas. Okey, soalan kertas 2 bahagian A. Hitung nilai bagi 2310 asas 4 tambah 35221 asas 7. Okey, dia tidak bagi tahu kan nak tinggalkan dalam asas apa. Jadi paling mudah kamu tinggalkan dia dalam asas 10 jawapan dia. Jadi tukarlah dulu pergi asas 10. 2310 asas 4. Nak tukar pergi 10 kan. 40, 41, 42, 43. Okey. Senang guna kalkulator terus. Raja tadi kan. Okey. 4 kuasa 3 tekan shift tekan kuasa 2 jadi 4 kuasa 3. Darab dengan 2. Tambah buka kurungan 4 kuasa 2 darab dengan 3. Tutup kurungan tambah buka lagi 4 darab dengan 1 tutup kurungan tambah buka kurungan 4 kuasa 0 darab dengan 0. Ini kosong aja penting. Dapat 180 asas 10. Lepas tu tukar lagi 3, 5, 2, 1. 7 kan. Di 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3. Okay. 7 pula. 7 shift darab dengan 3 tambah buka kurungan 7 kuasa 2 darab dengan 5 tutup kurungan tambah 7 darab 2 tambah 7 kuasa 0 darab dengan 1 tutup kurungan dapat 1289. Lepas tu tambahlah macam biasa 180 tambah 1289 tambah macam biasa 9, 8, 8, 16, 1, 4. Jadi 1469. Okay. Dapat jawapan. Okay, soalan 2. Hitung dalam asas 5. Hitung dalam asas 5. Bagi 5521 asas 6 tambah 2120 asas 3. So, kamu kena tukar dululah pergi asas 5. Tukar dulu pergi asas 10 dua-dua ni. Okay. 5, 5, 2, 1 asas 6. Tukar pergi asas 10 dulu. 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3. Buat macam tadi. Okay. 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 darab dengan 5 tambah buka kurungan 6 kuasa 2 darab dengan 5 tutup kurungan tambah lagi buka kurungan 6 darab 2 tutup kurungan. Okey, jadi untuk senang 6 kuasa 0 dia sebenarnya sama dengan 1. Apa-apa nombor kalau kuasa 0 dia sama dengan 1 kamu boleh tambah. Terus kamu buat 1 darab 1 pun boleh. Tak perlu lagi nak buat 6 kuasa 0. So, kamu akan dapat 1273. 1273. Okey. Satu lagi nombor apa? Okey, 2120. 2120 asas 3. 3 kuasa 0. 3 kuasa 1. 3 kuasa 2. 3 kuasa 3. Okey, macam mana nak cari? Sama sajalah cara dia. Darab dengan 2 tambah buka kurungan 3 kuasa 2 darab 1 tutup kurungan tambah lagi 3 darab 2 tutup kurungan tambah lagi macam tadi kan 3 kuasa 1 ialah 1. 3 kuasa 0 ialah 1 darab 0 tutup kurungan. So kamu akan dapat 69. Okay, dah dapat macam ni kamu tambahlah 1273 tambah dengan 69. Okey. Tambah ataupun tak nak buat bentuk lazim guna kalkulator pun boleh. Kalau dapat 1342 asas 10. Belum habis ya sebab dia nak jawapan dalam asas 5. So 1342 tu kena bahagi pula dengan 5. Nak tukar asas 10, nak tukar pergi asas lain kena bahagi. Jadi 1342 bahagi 5. Tu 342 bahagi 5. Kamu akan dapat 268. Okey.
Baki dia 2/5. 2/5 darab dengan 5. So, baki dia 2. Ini bahagian baki. Okey. Bahagi lagi dengan 5. 268 bahagi 5. Dapat itu. Oh, tekan. Senang. Okey, 53. So, kamu akan dapat baki dia 3/5. Darab dengan 5. Kamu akan dapat 3. Bahagi lagi 5. 53 bahagi 5. Kamu akan dapat itu 10. 3/5 bahagi 5, darab 5. Dapat 3. Bahagi lagi 5. 10 bahagi 5. 2. Ada baki ke? Tak ada baki kan? Kalau tak ada baki, letak kosong. Tak ada baki kan? Kosong lah. Okey, sekarang 2 tu dah lebih kecil daripada 5. Terus tulis je 5. Tak payah lagi nak kira. Letak kosong kat sini. Sebab sini 2. 2 turun pergi sana. Okey, so jawapan dia baca dari mana? Baca dari bawah ke atas. 20332 asas 5. Okey, dah siap dapat jawapan. Soalan seterusnya, diberi 8762 asas 9. Tolak X asas 4 sama dengan 2210 asas 3. Cari nilai X. Okey. So, sama jugalah, kita tukar dulu pergi asas 10. Paling senang lah. Jadi, 8762 asas 9. Nak tukar pergi asas 10. 90, 91, 92, 93. Okey, sama dengan 9 asas 9 kuasa 3 shift 3 darab dengan 8 tambah buka kurungan 9 kuasa 2 darab 7 tutup kurungan tambah lagi 9 darab 6 tutup kurungan tambah lagi 1 darab 2 tutup kurungan. Kamu akan dapat 6455. 6455 ni dalam asas 10. Okey, satu lagi 2210 asas 3. 30, 31, 32, 33. Okey, cara yang sama guna kalkulator. Kamu akan dapat 75. Okey, jadi soalan dia 6455 tambah X. Sorry, tolak. 6455 tolak X sama dengan 75. Ini kita dah tukar Ini kita dah tukar tadi 310. Jadi macam mana nak cari X? Maksudnya X ialah 6455 tolak dengan 75. Kamu akan dapat X. So 6455 tolak 75. Kamu akan dapat X sama dengan 6380. Tapi itu belum habis kan? Dia mau X itu dalam asas 4. Jadi tukarlah ke asas 4. 6380 bahagi dengan 4. Buat pembahagian berulang. Okey, macam kita buat tadi lah. Sembarang dah main cikgu rasa ni kan. 6380 bahagi 4. Kamu akan dapat 1595. 1595. Tak ada baki. Tak ada baki maksudnya kosong lah. Baki dia kosong. Okey, bahagi lagi dengan 4. 1595 bahagi 4. Tak ada baki. 394. 398. Okey. Baki dia 3/4 darab 4. So, bagi dia ialah 3. Okey, 398 bahagi lagi dengan 4. 99. 99. Baki dia 1/2 darab dengan 4 dapat 2. Bahagi lagi dengan 4. Dapat 24. So, baki dia bahagi dengan 4 dapat 3. Bahagi lagi dengan 4. 6. Tak ada baki. Tak ada baki maksudnya kosong lah. Lepas tu 6 tu bahagi lagi dengan 4. 6 bahagi 4 berapa? 1. Jadi baki dia 1/2 darab dengan 4 dapat 2.
Okey, dah jumpa 1, tak payah lagi nak bahagi, terus turun kosong, 1 letak kat sebelah. So jawapan dia baca dari bawah pergi atas. 1 2 0 3 2 3 0 asas 4. Nah, tu jawapan dia. Okey, dah siap. Okey, soalan seterusnya. Y ialah satu nombor 3 digit terbesar dalam asas 6. Nyatakan Y sebagai satu nombor dalam asas 4. Digit terbesar dalam asas 6. 6 kalau digit yang paling besar ialah berapa? 5 lah kan. Jadi 5, 5, 5 asas 6. Okey, 5, 5, 5 asas 6. Jadi dia nak tukar pergi asas 4. Jadi tukar dulu 5, 5, 5 tu pergi asas 10. 60, 61, 62. Ambil kalkulator kira ya. 602 darab 5 tambah 601 darab 5 tambah 600 darab 5. Jadi kita akan dapat 215. Okey, so 215 bahagi dengan 4. Sebab nak tukar pergi asas 4. Jadi 215 bahagi 4, kamu akan dapat berapa nanti? 53. Nanti kamu kira guna kalkulator ya. Okay, so baki dia ialah 3. Bahagi lagi dengan 4 dapat 13. Baki 1. Bahagi lagi dengan 4. Baki 3 dapat 1. Okey, dah sampai sini. Tak payah lagi guna kalkulator. Terus turun kosong, turun 3. So jawapan dia baca dari bawah pergi atas. 3, 1, 1, 3. Okey, soalan yang seterusnya. Abron ingin membeli sebuah telefon bimbit dengan harga RM4000 asas 5. Jika terdapat diskaun 5% terhadap telefon tersebut, berapakah harga yang perlu dibayar oleh Abron dalam asas 6? Okey, jadi Abron beli telefon bimbit 4005 dalam asas 5. So mesti tukar pergi asas 10 dulu. 50, 51, 52, 53. Okey, ambil kalkulator kira 503 darab 4 tambah 502 darab 0 tambah 501 darab 0 tambah 500 darab 5. So terdapat harga dalam asas 10 adalah RM505. Lepas tu dia ada diskaun 5%. Jadi diskaun 5% darab dengan 5 per 100. So akan dapat diskaun dia akan dapat RM25.25. So jadi berapakah harga yang perlu dibayar? Maksudnya harga telefon itu selepas diskaun ialah tolak dengan 25.25. Ini harga selepas diskaun ya. 5. Abron ingin membeli sebuah telefon bimbit dengan harga RM4000 asas 5. Jika terdapat diskaun 5% terhadap telefon tersebut, berapakah harga yang perlu dibayar oleh Abron dalam asas 6? Maksudnya dia beli 4000 asas 5 kan. Jadi kamu tukar dulu pergi asas 10. 50, 51, 52, 53. Okey, dah tukar ini dapat 500. Lepas tu dia bilang telefon tu ada diskaun 5%. Maksudnya diskaun dia darab dengan 5 per 100. Ada diskaun RM25. Okay. Jadi harga selepas diskaun ialah 475. Okay, 475 tu harga selepas diskaun. Jadi ini harga yang dia kena bayar. Jadi berapakah disuruh tukar pergi asas 6. Jadi 475 bahagi dengan 6. Okay. Sebab dia tukar pergi asas 6 kan. 475 bahagi 6. 475 bahagi 6. Kita akan dapat 79. Baki dia 1 per 6 darab 6 dapat 1. Okey, bahagi lagi dengan 6. 79 bahagi 6. Kamu akan dapat 13 pun baki dia 1. Bahagi lagi dengan 6. Kamu akan dapat 2. Dan baki dia 1. Jadi lepas tu habis sudah kan. Turun 0, turun 2. So jawapan dia kamu akan dapat 2111 asas 6. Okey, siap. Soalan 6. Diberi Z asas 4 sama dengan 165 asas 7.
Dengan keadaan Z ialah integer, cari nilai Z. Okay, di sini je lah. Apa-apa hal, tukar dulu dia pergi asas 10. 165 yang asas 7 ni, tukar dulu pergi asas 10. Baru kamu tukar pergi asas 4. Jadi 701, 702. Sama juga cara dia macam tadi ya. Jadi kamu akan dapat 96. Asas 10. 700 darab 1 tambah 701 darab 6 tambah 70 darab 5 dapat 96. Lepas tu tukarlah pergi asas 4 sebab dia mahu Z tu dalam asas 4. 96 bahagi 4. Dapat 24. Tiada baki. Tiada baki maksudnya kosong lah. 24 bahagi lagi 4. Kamu akan dapat 6. Kosong lagi baki dia. 6 bahagi 4 lagi. 6 bahagi 4 kamu akan dapat 1.5. Jadi 1/2. 1 baki dia 2. Sudah habis. Kosong. Jadi 1. 1200. Asas 4. Okey. Jumlah jualan kedai Mak Ain pada bulan Mac adalah sebanyak RM111,210 asas 3. 111,210 asas 3. Okey, tukar dulu pergi asas 10. 3435. Okey, tukar dulu pergi asas 10 ya. Dapat 372 asas 10. Berapakah purata jualan pada bulan Mac jika kedai Mak Ain dibuka setiap hari? Berikan jawapan anda dalam asas 7. Okey, jadi dalam bulan Mac ada 31 hari. Dia bilang dibuka setiap hari. Jadi 372 bahagi dengan 31. Okey, jadi purata maksudnya 31 hari. Bulan Mac 31 hari. 372 bahagi dengan 31. Purata kita akan dapat 12. RM12 dalam seharilah ni. Okey, ini dah asas 10. Dia tukar pergi asas 7. Jadi 12 bahagi dengan 7. 12 bahagi 7 kamu akan dapat 1. Baki dia ialah 5. Okey, dah habis kan? Terus yang kosong 1. Jadi jawapan dia ialah 15 asas 7. Soalan yang ke-8. Soalan dia, Alif ingin meletakkan kata laluan pada kad ATM miliknya dengan menggunakan kod 6 digit. Beliau ingin menggunakan tarikh lahirnya 02012004 sebagai kata laluan tersebut. Nombor 1 Roman, dengan menganggap tarikh tersebut dalam asas 8 dan beliau ingin menghasilkan kata laluan dalam asas 10 berdasarkan tarikh lahir beliau, bantu Alif mencipta kata laluan tersebut. Okay, sekarang dia anggaplah yang nombor lahir ni ialah sebagai asas 8. Jadi nak tukar pergi asas 10. Jadi 02012004 ni dia anggap sebagai asas 8. Okey, nak tukar pergi asas 10 macam biasalah. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. So, ambil kalkulator dan kamu kira. Kamu akan dapat 529, 412. 529, 412. Boleh saya mak jawapan guna kalkulator. Kalau asas 8 dengan asas 8, asas 2, asas 10 ni, dia ada di kalkulator. Kamu tengok ni ada Octane ni. Octane ni asas 8. Bin, BIN. 4 bin tu, itu ialah asas 2. Dan DEC ni ialah asas 10. Okay, so kita nak tukarkan asas 8 ke asas 10. Tekan dulu mod 2 kali. Jumpa base tu kan. Tekan 3. Okay. Lepas tu kamu tekan asas 8. Asas 8 tadi OCT. Tekan OCT ni. Dia akan keluar kosong kecil di tepi tu. Itu asas 8. Kamu tulis nombor kamu tadi. 0, 2, 0, 1, 2004. Tekan sama dengan. Okay. Dapat ini dah asas 8 kan. Tu nak tukar pergi asas 10. Tekan DEC. DEC tu untuk asas 10. Ni yang ada asas 2 ni ada DEC. Tu untuk asas 10 kamu tekan.
Dapatlah 529412. Okey. Okey, seterusnya nombor 2 Roman. Beliau juga ingin meletakkan kata laluan pada telefon pintar beliau dengan menggunakan kod 4 digit. Dengan menganggap tarikh lahir tersebut dalam asas 4, beliau ingin menghasilkan kata laluan dalam asas 10 berdasarkan tarikh lahir beliau. Tadi 8, sekarang dianggap dia punya tarikh lahir tu asas 4. Okey, jadi nak tukar pergi asas 10, kita buatlah sama macam tadi. Ini semua orang dah pandai ni kan. Okey, ambil kalkulator dan kira. Okey. Soalan bahagian B, jadual menunjukkan peratus kes jangkitan COVID-19 bagi 190 kes di 5 buah negeri. Okey, jadi tentukan bilangan kes jangkitan COVID-19 bagi negeri A dan negeri B bagi asas 6. So, kita cari dulu dia punya dalam asas 10 dulu. Mau negeri A. Negeri A dia bagi 30/100. So, darab dengan 180, kamu akan dapat 54. Lepas tu, negeri B. Negeri B 35/100 darab 180 sama dengan 63. Okey, cari itu dulu bilangan dia. Okay, dia dapat bilangan, kita buat apa? Dia nak dalam asas 3. Dia nak dalam asas 6. Tukarlah pergi asas 6. 54 tukar pergi asas 6. Okey, gunakan sifar 6. Bahagi dapat 9. Baki dia kosong. Bahagi lagi dengan 6. 1 dapat baki dia 3. Okey. Bahagi lagi dengan 6. Dia kat sini terus tulis 1. Jadi 130 asas 6. Itu negeri A. Okey, negeri B pula 63 bahagi 6. Ambil kalkulator kira. 63 bahagi 6. Okey, dapat 10. Baki dia 3. Bahagi lagi dengan 6. Kita akan dapat 1 baki 4. Bahagi lagi dengan 6. Ini kosong lah. Terus 1. Jadi negeri B kita dapat 1, 4, 3 asas 6. Okey, dah siap untuk soalan A. Untuk soalan B pula dia kata hitung jumlah kes jangkitan COVID-19 bagi negeri A dan negeri B dalam asas 6. Okey. Jadi kita tambah je lah. B 130 asas 6 tambah dengan 143 asas 6. Okey, tambah macam biasa. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 4, 7. Tapi tak ada 7 dalam 6. Jadi kamu buat macam ni lah. Kalau kamu tak nak keliru. Okey, sampai 7 lah. Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak ada 6. Dia terus tulis 1, 0, 1, 1. Ini asas 6. Ini asas 10. Okey. Jadi 1, 1, turun 1, naik 1. 3, 1, 3 asas 6. Itu untuk B. C pula. C dia cakap, hitung beza antara jangkitan COVID di negeri C dan negeri F. Okey, cari dulu. C, negeri C 15/100. Darab 180, kamu akan dapat 27. Dan F sama dengan 10/100. Darab 180, kamu akan dapat 18. Okey, ini dalam 10. Dia mau beza. So, beza sama dengan 27 tolak 18. Kamu akan dapat berapa? 9. Okey, ini asas 10 ya. Dia nak dalam asas 7. Jadi 9 bahagi dengan 7. Okey, 9 bagi 7. 1. Baki dia 2. Bahagi lagi 7. 0, 1. So, kamu dapat 12 asas 7. Okey, itu jawapan dia ya. Soalan yang kedua. Diberi apa ni? Menunjukkan markah bagi 5 orang peserta. Kita dah bagi markah tapi dalam asas 4, 3, asas 6, asas 9, asas 7. Jadi kamu kena tukar dulu pergi asas 10. Gunakan cara yang macam ni. Ingat lagi kan kita buat tadi. Kita tukar dulu. So bila dah tukar dapat Ayuni dapat 60 markah. Ramana dapat 72 markah. Ashraf 84. Acik 65 dan Zubaidah 94. Jadi peserta manakah yang memenangi tempat pertama, kedua dan ketiga dalam kuis matematik tersebut?
Di pertama Zubaidah lah sebab paling tinggi 94. Kedua ialah Ashraf 84 markah dan ketiga ialah Rahman Noel 72 markah. Nombor 2, hitung purata markah bagi 5 orang peserta kurs itu. Berikan jawapan anda dalam asas 5. Okey, dia mau purata. Purata maksudnya tambah dulu semua. 60 tambah 72 tambah 84 tambah 65 tambah 94 bahagi dengan 5. Sebab purata 5 orang. So dapat 375 bahagi 5, kamu akan dapat 75. Belum lagi jawapan sebab dia mau dalam asas 5. Jadi 75 tu bahagilah dengan 5. Okey, ambil kalkulator dan bahagi. Akan dapat 15. Ada baki, tak ada baki, tulis kosong. Okey, bahagi lagi dengan 5, dapat 3 pun tak ada baki, letak kosong. Bahagi dengan 5 sebab dia dah kurang daripada 5, terus kosong dan 3. So jawapan dia ialah 300 asas 5. Soalan nombor 2 Roman. Soalan nombor 3, hitung julat markah peserta kuis. Julat markah maksudnya markah yang paling besar tolak dengan markah yang kecil. Markah besar 94 tolak dengan 60. Kita akan dapat julat dia 34. Jadi dia mau jawapan dia dalam asas 3. So 34 bahagi dengan 3. Kita akan dapat 11. Baki 1. Bahagi lagi 3. Dapat 3. Baki 2. Bahagi lagi 3. Dapat 1 baki kosong. Okey. Lepas tu bahagi lagi dengan 3. Sebab dah tinggal 1 ni, so jadi kosong lah. 1 kosong. 2, 1 asas 3. Okey, dah siap. Soalan yang ketiga. Jadual tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan bunga yang dijual oleh sebuah kedai dalam tempoh 4 bulan. Okay, bunga yang dijual. Lepas tu, okay, Mac 45. Mac 45 asas 6. April tak tahu berapa. Mei 76 asas 8. Jun pun belum tahu berapa kan, dia tidak bagi. Jadi diberi bahawa bilangan bunga yang dijual pada bulan April adalah 23 unit melebihi jumlah bulan Mac. Hitung jumlah bulan April dalam asas 3. So kena cari ni dulu lah. 6061. Jadi kita akan dapat 29. Tukar dulu bagi asas 10. Ini pula 8081, kita akan dapat 62. Okay. Dia kata bulan April dia jual, soalan nombor 1, dia jual 23 kali lebih bulan Mac. Maksudnya April sama dengan 23 lebih pada bulan Mac. Jadi kamu akan dapat berapa? 23 tambah 29. Akan dapat 52. Tapi soalan tu mau dalam asas 3. Jadi 52. Soalan nombor 2. Soalan nombor 1. Bahagi dengan 3. Buat pembahagian berulang. Dapat 17 baki 1. Bahagi lagi 3. Dapat 5 baki 2. Bahagi lagi 3. Dapat 1 baki 2. Bahagi lagi 3. Sampai sini dah dapat kosong 1. Jadi benda 1, 2, 2, 1. Asas 3. Okey. Soalan nombor 2 pula. Dia nak apa? Nombor 2 dia cakap diberi bahawa bilangan bunga yang dijual pada bulan Jun adalah 2 kali bulan Mei. Okey, Jun 2 kali bulan Mei, so dapat 124. Jadi dia mau jawapan dia dalam asas 3 juga. Jadi 124 bahagi dengan 3. Okey, bagilah guna kalkulator. So kita akan dapat 41. Baki dia 1. Bahagi lagi dengan 3. 13. Baki dia 2. Bahagi lagi dengan 3. Dapat 4. Baki 1. Bahagi lagi 3. Dapat 1. Baki pun 1. Dah sampai sana jadi kosong. Dapat 1 lah. So 1, 1, 1, 2, 1 asas 3. Soalan yang kedua Roman. Soalan terakhir. Hitung beza jualan bulan Jun dan bulan April. Beza maksudnya tolak lah.
Beza sama dengan 124 tolak dengan bulan April, kita akan dapat 72. Itu beza. Tapi jawapan dia mau dalam masa 9. So 72 bahagi dengan 9. Bila bahagi 9 kita dapat 8. Baki dia kosong. Bahagi lagi dengan 9, turun kosong, turun 8. So jawapan dia adalah 80 asas 9. Bukan 80, 80 asas 9. Okey, dah siap.